untuk berlawan dengan Popol dan Kupa adalah Matrix sebagai hero yang terakhir. Jadi saya ingin katakan highlight dekat sini untuk EXP terutamanya antara Momo dan juga R7 selaku pemakai Martis sekiranya jadi EXP lane ataupun ya. Ciku guys dengan rival tak tukar lagi tu. Adakah itu visual ataupun sebenarnya betul? Momo akan berada dekat EXP. Yes, Momo akan berada dekat EXP. Mungkin ayah besar dekat bahagian goal lane. Oh my god. Okey, saya pun tak faham. Saya pun tak faham tapi tak apa. Kita tunggu sahaja apabila game dimulakan. Ya, tapi yang mana ada dekat homeboy pit stop? Kalau saya sebut Todak dan sebut Langgar, boleh? Todak! 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 Itulah sokongan diberikan kepada pasukan Todak. Diharapkan mereka membawa semangat berkobar-kobar untuk mendapatkan kemenangan yang pertama. Semangat membara tanpa melengahkan masa lagi. Kita akan masuk ke perlawanan yang pertama. Pasukan Todak negara kita berlawan dengan pasukan merah putih RRQ Hoshi. Inilah dia perlawanan jodoh dan dia. Ciku guys. Ciku guys. Ciku guys. Bermain dekat bahagian goal lane. Rival akan berada dekat bahagian jungle. Martis ketika ini kategori. Saya pun sedikit bingung dekat sini. Dan saya pasti pasukan IQ juga akan merasai perasaan yang sama. Mungkin ini akan memberikan sedikit kesukaan terutamanya kepada Skylar. Tetapi Ciku guys perlu mencari level terlebih dahulu sebelum beliau boleh memberikan gangguan yang besar terhadap goal laner ini. Ya, kalau RRQ Hoshi membaca ataupun mengikut jejak langkah rotasi pasukan Todak, mereka adalah masalah yang besar sebabkan bagaimana Hilda tak ada kemampuan yang besar dekat bahagian late game. Dia tak ada pick off. Jadi apa yang dia boleh guna adalah agresif seawal yang mungkin. Ya, dengan adanya Hilda, dia nak kacau Martis macam mana? Sedikit suka. Ada sisi immunity, tak ada masalah untuk meloloskan diri. Lihat Vin sendiri yang dalam masalah buat ketika ini. Tetapi Albert! Dia perlu berjaga sekarang ni. Datangnya Albert tapi Vin nyawa sangat rendah. Bam! Jadi Mouse first blood seperti ini. Tidak! Mereka mampu untuk melarikan diri terlebih dahulu. Tapi Albert! Maret pula rival yang mendapatkan Little Wanderer. Wow! Satu langkah yang baik kepada pasukan Todak buat ketika ini. Cubaan agresif pasukan IQ tidak membuahkan hasil. Namun begitu, pasukan Todak perlu bermain dengan lebih berhati-hati. Sayang, Vin masih lagi bukan tertulis takdirnya untuk meninggal sebentar tadi. Ya, hampir sebenarnya tadi. Tapi satu tindakan yang sangat-sangat baik sebenarnya untuk anda semua. Ada berita baik juga. Jangan lupa untuk dapatkan kod claim hadiah anda. Tapi Albert belum lagi level 4 ketika ini. Untuk seorang pengguna assassin berhadapan dengan fighter. Kalau dia tak boleh dominasi level, agak sedikit sukar kepada tuan muda ini. Terutamanya apabila Fanny telah pun di-nerf daripada segi damage. Jadi apabila ketinggalan daripada segi level dekat sini, pastinya menyukarkan keadaan untuk mendapatkan kelebihan pada fasa early game. Ya, dan boleh saya katakan sekarang ini kelebihan mungkin berpihak kepada pasukan Todak. Namun sebentar tadi Momo nyawa sangat rendah, terpaksa dikorbankan terlebih dahulu. Ketika ini Moon pula dicari dekat bahagian belakang. Flicker terpaksa digunakan bagi melarikan diri. Tapi rival datang tepat pada waktunya untuk balas dendam. R7 akan dilemburkan terlebih dahulu ketika ini. Dan kemungkinan besar mereka akan memulakan turtle yang pertama. Ya, satu berbalas kosong sebentar tadi. 5 berhadapan dengan 4 peluang terbaik untuk mereka mendapatkan turtle. Tetapi mereka perlu berhati-hati dengan di manakah Albert telah pun tiba. Ya, tapi diperhentikan gerakan dia. Kena tarik, kena semua benda. Albert ditumbangkan terlebih dahulu. Yumski masih lagi terselamat. Tapi rival terpaksa dikorbankan. Turtle juga milik pasukan RRQ. Adakah ini trade yang baik? Tapi Clay terpaksa melarikan diri terlebih dahulu. R7 datang agak sedikit terlewat ketika ini untuk melakukan pertahanan. Tapi pasukan Todak kehilangan turtle yang pertama. Inilah sebab kenapa Martis dan juga Ruby telah pun diambil oleh pasukan Todak. Lihat Albert tak sempat nak bergerak, baru nak masuk. Tetapi masih lagi terikat pergerakan beliau sebentar tadi. Dan saya nak tahu, Ciku, bagaimanakah situasi beliau di bahagian atas pada level yang sama? Sedikit ketinggalan kalau nak dibandingkan dengan Skylar. Tetapi adakah Ciku shadow kill? Nampaknya tidak. Vin datang memberikan sedikit perlindungan. Sabar sebentar. Ciku masih lagi memerlukan item. Ya, dia tak ada. Kalau tak ada Vin tadi, sebenarnya dia akan aktifkan Ogi Shadow Kill terlebih. Tapi Albert bermain sikit licik untuk mendapatkan purple buff. Dia berjaya untuk mencurinya. Tapi Vin sekarang ni, sprint terpaksa digunakan. Lari lintang bukang sebenarnya Vin sebentar tadi. Takut akan terkena pick off daripada pasukan Todak. Tak mengapa, walaupun jungle invasi telah pun dilakukan. Tetapi boleh dikatakan fighter jungle tak memerlukan buff sangat dekat sini. Tak ada kerugian yang besar. Pasukan Todak, kalau kita melihat daripada segi ekonomi, perbezaan hanya 300 gold sahaja di antara kedua pasukan. Jadi, ianya masih lagi dalam keadaan yang seimbang.
Masih lagi seimbang untuk pasukan Todak ketika ini. Rival datang di arah belakang terlebih dahulu. Yumski surprise kepada Vin. Tarik ke belakang dengan adanya real world manipulation telah pun digunakan terlebih dahulu. Dalam ke udara Moon. Terpaksa dikorbankan terlebih dahulu sebentar tadi di mana meninggalkan Momo dekat bahagian bawah berseorangan diri. Albert telah pun diketahui tempatnya, tapi lihatlah bagaimana stun dikeluarkan oleh pasukan RRQ. Momo hampir terselamat tapi Syaris Sedio menafikan gerakan tersebut dan 4 kill berbalas 3 ketika ini. Dan kedua-dua kill tersebut Clay yang memberikan impact yang besar sebentar tadi dengan KDA 2 kill, kosong kematian 2 assist. Mungkin pasukan Todak perlu memberikan kesedaran ataupun di manakah posisi Clay dengan lebih baik lagi dekat sini. Kadita sangat hendap yang boleh dilakukan oleh beliau perlu diberikan tanda hormat. Terutamanya kita boleh lihat tadi keadaan Moon yang telah diimbang ke atas langit dengan begitu baik dan Rough Waves tersebut menghukum Moon yang tengah membuka real manipulation. Jadi setakat ini untuk Moon perlu alert dengan posisi beliau, perlu alert dengan posisi Clay juga sebab banyak crowd control boleh dilepaskan, banyak burst damage yang boleh dilepaskan secara instant untuk mengorbankan seorang pemain daripada pasukan Todak. Apa pendapat awak, Syafilo? Ada satu yang bermain di minda saya sekarang ni di mana potensi late game terlebih dahulu saya akan ulaskan di mana untuk pasukan Todak mereka ada Popol dan Kupa. Untuk pasukan daripada RRQ mereka ada Beatrix. Secara jujurnya dekat bahagian late game Popol boleh keluarkan damage yang besar. Beatrix juga boleh lakukan perkara yang sama. Power spike yang boleh dikatakan lebih kurang sama. Tapi kena ingat macam mana pasukan Todak menggunakan Hayabusa dekat bahagian gold lane. Jadi mereka akan melakukan split pushing tanpa adanya contest retribution. Jadi Albert terpaksa mungkin untuk pergi ke arah Ciku guys. Dalam masa yang sama, Rival ada potensi yang besar untuk dapatkan objektif. Mereka terpaksa memilih sama ada ingin memberikan fokus kepada objektif, fokus kepada team fight ataupun fokus untuk mempertahankan split pushing yang ingin dilakukan oleh pasukan Todak. Tetapi perlu saya nyatakan dekat sini, strategi yang ingin dilakukan oleh pasukan Todak bukanlah satu strategi yang mudah nak dilaksanakan. Koordinasi, komunikasi di antara setiap pemain perlu dilakukan pada tahap yang sempurna. Sekarang ini, Turtle telah pun digunakan untuk mengumpan Vin pergi kepada bahagian hadapan. Nyawa telah pun setengah. Armor Pendek telah pun digunakan. Dia ditarik, decimation telah pun dikeluarkan oleh Rival seperti tadi mendapatkan kill terlebih dahulu. Sebelum mereka kemungkinan besar akan memulakan Turtle yang kedua, tapi lihatlah kedudukan Albert yang memilih untuk menculik terlebih dahulu purple buff pasukan Todak. Tapi Rival tak perlukan buff, dia perlukan Turtle ketika ini adakah berjaya untuk didapatkan. Black Dragon Form telah pun dikeluarkan tapi Rival akan mengunci Turtle tersebut. Datangnya Albert daripada arah belakang terlebih dahulu. Yumski akan menjadi mangsa seterusnya. Rival mungkin akan dikorbankan ketika ini. Diserang oleh ramai pemain. Tak, dia masih lagi terselamat. R7 yang dalam masalah ketika ini. Dan dia ditumbangkan terlebih dahulu. Dan Shadow Kill diberikan oleh Ciku untuk clearkan minion wave. Tetapi tak sempat untuk menghabiskan segala minion. Dan IQ berjaya. Nampaknya tidak berjaya. Masih lagi berjaya untuk menghancurkan menara. Tetapi Albert, nyawa yang agak rendah. Momo memberikan tekanan yang hebat. Akan membalas dendam dengan pengambilan menara di bahagian bawah. Satu trade yang baik seperti tadi. Walau bagaimanapun itu akan memberikan peluang yang lebih besar kepada pasukan RRQ sebenarnya. Sebab mereka tumbangkan tarik dekat bahagian tengah. Dan pasukan RRQ sepertinya mereka inginkan satu lagi tarik dekat bahagian atas. Dan pasukan Todak mereka perlu berhati-hati dengan tindakan mereka. Ciku guys, dia perlu datang tepat pada waktunya untuk membersihkan minion. Dan kemudian besar, dia tak boleh nak ada dalam team fight terlalu lama. Dan di mana Moon baru saja mencapai 300 assist dekat sini. Tempat ketiga assist yang terbanyak di dalam M-Series. Dan sekarang ini, jom kita kembali fokus kepada dalam game di mana kita melihat Vin sentiasa berada di bahagian hadapan memberikan informasi adakah akan didenda dekat sini. Terpaksa menggunakan Vin. Clay berada berhadapan juga untuk memberikan sedikit sebanyak bantuan dan nampaknya Todak memilih untuk tidak meneruskan serangan mereka. Sebenarnya selagi Clay punya kedudukan diketahui, pasukan Todak ada peluang yang cerah untuk memenangkan team fight tersebut. Tapi lihat juga bagaimana kedudukan mereka. Cuba untuk melakukan serangan hendap. Clay diketahui kedudukannya, di mana kedudukan tersebut boleh dibaca dengan kemas oleh pasukan negara Malaysia. Ada di bahagian atas, mereka perlu berwaspada dengan Skylar yang ketika ini sudah pun level 9 kemungkinan besar mencapai power spike yang lebih tinggi nak dibandingkan dengan Momo. Ya, kalau tadi kita boleh cakap, kita boleh fokus kepada Vin. Tapi sekarang ni Vin terlalu kebal untuk jatuhkan. Tidakkah itu menjadi satu pembaziran sekiranya semua skill set dijatuhkan kepada Vin seorang saja? Oh! Tak sempat nak melakukan apa-apa.
mungkin cikgu guys perlu bermain dengan lebih hati-hati. Di mana Shadow Kills beliau tak sempat nak digunakan sebentar tadi dan sekarang ini kalah daripada segi jumlah. Peluang terbaik untuk pasukan IQ mendapatkan turtle kedua bagi mereka. Ya, mereka akan cuba untuk memberikan sedikit saingan terlebih dahulu ketika ini. Kedudukan Albert di arah belakang. Yongski juga tidak boleh terlalu berada dekat bahagian hadapan. Kena ingat kalau trade HP berlaku dengan sangat-sangat banyak, mungkin sukar kepada pasukan Todak untuk melakukan kontes ketika ini. Rival dekat bahagian belakang, saya akan melihatkan sahaja turtle tersebut akan dicuri terlebih dahulu oleh pasukan RRQ. Pasukan Todak terpaksa berundur buat seketika ini. Dan sekarang ini kalau kita melihat pada minit yang ke-8, perbezaan gol telah pun mencapai 2,000 gol. Taklah begitu jauh. Satu team fight yang besar. Kalau dimenangi oleh pasukan Todak, boleh saja mendapatkan kesemangat. Tetapi Clay! Rival masih lagi selamat ketika ini. Satu Rainer Apetis juga telah pun dilepaskan. Tapi R7 di berdarah belakang. Rival mungkin akan dikorbankan ketika ini. Jawapannya ya, mega kill diberikan kepada Clay. Tapi begitu juga dengan Yongski. Akan ditumbangkan terlebih dahulu. R7 nak melarikan diri. Moon juga telah pun dikuburkan. 3 pemain sebenarnya telah pun hilang untuk pasukan Todak ketika ini. Meninggalkan Ciku guys. Dan juga Momo untuk melakukan pertahanan. Ini yang saya katakan, di mana draft team pasukan Todak mempunyai banyak kelebihan, tetapi nak menggunakannya sepenuhnya bukanlah perkara yang mudah disebabkan mereka tak mencukupi hero kebal yang banyak dan kebanyakannya akan berpecah. Dan kalau mereka berpecah daripada segi team fight, mudah nak dimenangi oleh pasukan RQ. Kalau kita nampak macam mana Albert tidak memberikan perhatian dekat bahagian team fight, sangat akan memberikan perhatian juga kepada laning terlebih dahulu. Yongski berada dekat bahagian hadapan. Tapi Vin sangat-sangat kebal sebenarnya untuk ditumbangkan terlebih dahulu, memerlukan DPS yang tinggi. Kemungkinan besar Momo adalah watak yang penting untuk berada dalam bahagian team fight. Dan sekarang ini Skylar cukup selesa daripada kawasan belakang meluarkan damage sama seperti Clay. Dua pemain yang cukup sukar nak ditangkap oleh pasukan Todak masih lagi belum menemui kematian. Macam mana damage yang dikeluarkan oleh Skylar sebentar tadi sangat menyakitkan. Rainer Apetis terpaksa Yongski melakukan recall terlebih dahulu. Peluang pasukan Todak semakin lama semakin berbahaya ketika ini semakin nipis. Tapi ratus tersebut masih lagi ada. Kita perlu mempercayai kepada mereka. Mungkin split pushing akan dilakukan. Mereka cuba nak melakukan split pushing dekat sini Jamilo. Tetapi lihat bagaimana R7 menjaga kawalan lane dengan begitu baik. Dan kalau tak R7 masih lagi ada Albert. Dan perlu diingatkan nampak seperti damage keluaran daripada Ciku guys tak mencukupi untuk menjatuhkan Albert. Lot telah pun dimulakan Ciku. Oh, nyawa sangat rendah, tak sempat nak aktifkan Ugi Shadow Kill. Tapi cutthroat tersebut telah menafikan gerakannya, menyebabkan satu lagi kehilangan pemain yang penting. Dan pasukan Todak akan berhadapan dengan 5 pemain pasukan RRQ ketika ini. Dan Lord sepertinya akan dimulakan dan sepertinya akan juga dihabiskan dengan mudah. Bagi saya ini bukan satu masalah yang besar untuk pasukan Todak. Mereka masih lagi boleh melakukan pertahanan dengan adanya Yim di bahagian belakang, mampu untuk melakukan high ground. Yang penting sekarang ini adalah di bahagian late game. Mereka mampu untuk pasukan Todak melengahkan masa lagi, membeli masa daripada pasukan RRQ Oshi. Dan antara masalah yang lebih besar adalah mereka tak dapat nak membunuh target-target penting daripada pasukan IQ. Mereka tak boleh nak membunuh Skylar, Clay dan juga Albert dengan pantas dekat sini. Dengan kemas menyukarkan keadaan bagi mereka. Agak sikit sukar sebenarnya. Kalau mereka menggunakan pomponan kupas, sepatutnya mereka dah dapatkan kemungkinan besar hanya meninggalkan inhibitor turret sahaja untuk pasukan RRQ. Tapi kalau mereka tak boleh lakukan perkara tersebut, dan inilah yang akan terjadi di mana RRQ akan menguasai map. Pasukan Todak sendiri dan Ciku guys juga tidak boleh keluar untuk berhadapan dengan pemain-pemain pasukan RRQ. Dan Rainer Apetis hampir terkena kepada Ciku guys. Hampir terkena. Dan saya setuju apa yang dikatakan oleh Syamilo. Boleh dikatakan strategi Todak adalah untuk mendapatkan snowball effect. Tetapi sekarang ini telah pun mencapai minit yang ke-11. Fasa mid game telah pun dimulakan. RRQ line up mereka lebih bersinar. Lot telah pun tiba. Pasukan Todak perlu bersedia untuk melakukan pertahanan. Ya, pertahanan yang boleh dikatakan agak sedikit sukar kepada mereka. Tapi tadikan yang baik. Vin terperangkap terlebih dahulu. Masa yang pertama telah pun ditumbangkan. Clay masuk menggunakan rough wave. Tapi tiada yang terkorban. Berita baik. Walau bagaimanapun bertukar menjadi berita yang tidak bagus sebenarnya untuk pasukan Todak. Kehilangan Moon. Kehilangan Yomski ketika tadi. Menyebabkan bagaimana pasukan RRQ Hoshi mempunyai peluang yang cerah untuk menembus masuk ke dalam kawasan pasukan Todak. Black Dragon Form diaktifkan untuk pergi ke bahagian belakang. Tapi satu inhibitor turret telah pun ditumbangkan terlebih dahulu. Tiada lagi Lot. Satu yang tak dijatuhkan. Tetapi Skylar, Shadow Kill telah pun digunakan. The Wind of Nature untuk menyelamatkan keadaan terlebih dahulu. Skylar masih lagi terselamat ketika ini di mana snowball effect tidak menjadi. Dan itu akan jadi sedikit kesukaran yang besar sebenarnya pada pasukan Todak.
mereka memerlukan satu setup yang lebih cantik dekat sini. Terutamanya kepada target-target penting seperti Skylar, Clay dan juga Albert. Tetapi kita lihat bagaimana Albert begitu lincah pergerakannya, suka untuk ditangkap. Manakala Skylar dan juga Clay, cara mereka menjaga positioning betul-betul suka membenarkan Todak, terutamanya Yumski untuk menangkap dengan mudah. Dan sekarang ini kalau kita lihat kan memang mereka tak ada mati langsung. Tak ada kematian yang boleh dilakukan. Sekarang Todak cuba melakukan sesuatu. Clay! Clay terperangkap terlebih dahulu tapi lihatlah Rafi yang digunakan tempat berlakunya. Dia akan ditarik sekarang ni. Rival mendapatkan Clay terlebih dahulu. Lihatlah bagaimana pertarungan telah pun berlaku ketika ini. Skylar mendapatkan Moon. Hanya meninggalkan Momo. Satu teamfight yang baik dimulakan. Tetapi bertukar menjadi mimpi ngeri untuk pasukan Todak. Kehilangan kesemua pemain. Meninggalkan Skylar dan juga R7 kemungkinan besar. Game yang pertama ini sepertinya boleh ditamatkan. Ada minion daripada arah atas. Sang Raja sepertinya akan mendapatkan 1 poin terlebih dahulu. Siapa yang masih hidup sekarang ini? Tiada siapa. Kristal terbentang luas. Game yang pertama akan didapatkan mudah oleh pasukan RRQ Hoshi. RRQ Hoshi telah menembus satu kemenangan ke atas pasukan Todak. Dan sekarang ini jangan putus asa. Kita masih lagi ada harapan sebab best of 5. Macam-macam benda boleh terjadi. Masih lagi ada peluang untuk Todak mendapatkan kemenangan. Ini baru saja satu strategi yang dipamerkan oleh pasukan Todak. Nampaknya snowball, early game aggression, split pushing tak membuahkan hasil. Tak apa, reset semula dan datang kembali dengan strategi yang lain pula. Kalau pada hari semalam kita dapat saksikan kebangkitan pasukan Team Hawk dan kemenangan besar, hari ini juga kita boleh saksikan kebangkitan pasukan Todak pula. Satu strategi draft yang kita boleh katakan agak unik kepada mereka, tapi ini adalah pasukan Todak. Mereka bermain dengan draft mereka cuma tak mencukupi dan menyebabkan kenapa pasukan RRQ